Marhaban bikum Al-Fadil Ustaz Elin Aminin Muhammad Saleh yang sudi bersama kita untuk memimpin bacaan Yasin, doa serta tazkirah dari kisah Al-Quran yang berusaha Puan Rosni Yati Mansur bersama dengan tim Gemanul Iman yang dirahmati lagi dikasihi para pencinta ilmu muslimin muslimat yang sudi mengimarahkan kuliah pada pagi ini. Allahumma ya Karim ya Rahim, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, bersyukur kerana dengan keizinannya kita dapat lagi berkumpul, berhimpun pada pagi yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan Allah limpahkan taufik hidayah, petunjuk dan inayahnya. Mudah-mudahan perhimpunan kita diredai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga baginda. Amin ya rabbal alamin. Bagi memberkati kuliah kita, mari sama-sama kita membaca kitab bersama dengan Al-Fadil Ustaz Elin Aminin. Bisiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan berada di halaqah ilmu pada pagi yang barakah ini. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, moga anugerahkanlah kesembuhan penawarmu kepada mereka yang diuji dengan pelbagai penyakit. Sembuhkanlah dengan rahmatmu, hanya engkaulah maha menyembuhkan. Kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain. Berilah keafiatan untuk Salmah binti Haji Abdul Qadir, Raihan Ibrahim, Mazlidah Sa'ad, Indun Aruf Jamil Rahmat, Wan Najibah Ibrahim, Wan Nuriyah, Wan Abdul Majid, Hajah Maitah binti Yib, Faizal Ikmal Azami, Nur Farisa Fafa binti Haji Muhammad Fauzi, Suriah Zahid, Mustafa Basir, Muhammad Mukmin Munsif bin Muhammad Syafiq, Hasdi Ismail, Muhammad Amin Haji Idris, Nur Akhtar Amin Haji Ma'on Haji Ibad, Muhammad bin Nasrim, Naura Madinah Suhaimi, Putri Nur Batrisya binti Nur Azlina, Muhammad Syukri Siti Ramlah, Nur Aini Ibnu, Muhammad Idham Mahathir, Aziz Ahmad Rais, Siti Rokiah Sulaiman, Haji Ismail Abdul Rahman, Rosli Zainal, Roslini Ramli, Rehan Ismail, Badari Yusuf, Muhammad Syah Akil Naufal bin Muhammad Syafiq, Nurul Huriyah Zainal Abidin, Fatimah Ahmad, Abdullah Ahmad, Nurul Izzatul Hasanah Idris, Huzairi Ngaliman, Muhammad Nasaruddin alias Siti Amnar Abdul Rahman, Nur Ain Abdullah, Muhammad Al-Syafi'i bin Muhammad Azan, Jamilah Hussein, Hasanuddin Abu Bakar, Sahbudin Muhammad Nur, Zaid bin Ahmad, Zainab bin Hasan, Hadah Rosyah binti Yaakob, Zakiyah binti Abu Bakar, Darduri binti Tumin, dan Nur Aslina binti Umi Qasum. Jadi sebanyak semua 219 yang mohon kita doakan diberikan syifa yang sempurna, dan juga mungkin para jemaah yang hadir yang diuji dengan pelbagai penyakit. Kita sama-samalah berdoa mudah-mudahan Allah berikan syifa sempurna pada kita semua insya-Allah. Amin. Allahumma ya amin. Majlis kita diteruskan tanpa melengahkan masa lagi, dengan segala sukacita mempersilakan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Elin Aminin Muhammad Saleh untuk memimpin bacaan Yasin, doa dan seterusnya menyampaikan tazkirah pada pagi ini. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun.
والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك الصحة والعافية. اللهم إنا نسألك الصحة والعافية والمعافاة الدائمة. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ceria. Nampak gaya ni gembira ni. Gembira Ustaz, gembira. Alhamdulillah. Gembira, alhamdulillah. Yang gembira biarkan terus gembira. Yang syukur Alhamdulillah. ditambah lagi syukur. Alhamdulillah. Yang memuji Allah biar dia rasa seronok tenggelam dalam keseronokan memuji Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan segar pagi ni. Alhamdulillah Ustaz, handphone saya pagi ni okey, kata dia. Oh, handphone. Kenapa? Malam tadi rasa macam tak boleh nak live pagi ni. Tapi Alhamdulillah, okey pagi ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz, line kat tempat saya ni clear. Oh, pergi mana? Alah, pergi rumah anak. Sebenarnya line kat rumah saya lagi clear daripada rumah anak saya. Oh, yelah kadang-kadang masalah line. Macam itulah. Tapi Alhamdulillah, hari ni Allah berikan taufik kita dapat sama-sama. Mudah-mudahan hari ni kita dalam keadaan sehat walafiat, memulakan hari dengan amalan yang baik. Dan kita jangan pernah jemu, jangan pernah bosan, jangan pernah menyesal. Selama mana Allah letakkan kita pada jalan kebaikan. Jalan kebaikan tu banyak jalannya, tapi prinsipnya sama. Prinsipnya mestilah mengikut syariat yang telah digariskan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama mana kita ada jalan yang baik, penat tidak mengapa. Sakit pun juga boleh diterima dan redha sentiasa. Namun sebagai hamba Allah, kita mohon Allah permudahkan urusan kita. Dan sama-sama kita baca Yasin pada pagi ni, kita mohon sungguh-sungguh dari lubuk hati kita yang paling dalam. Ada di antara kita yang tak berapa sihat, semoga diberikan sihat afiat oleh Allah. Ada yang kakinya, ada yang pinggangnya, ada yang tengkuknya, ada yang sikunya, ada yang lengannya, ada yang kepalanya, ada yang macam-macam. Keadaan berbeza-beza masing-masing. Tapi kita jangan putus asa, tetap mohon kepada Allah. Kita mohon bukan suruh tau. Kita mohon bukan perintah kepada Allah. Kita mohon bukan desak. Kita mohon ni merayu, menagih, merintih. Kalau Allah beri, Alhamdulillah. Kalau tak beri, kita reda. Tapi kita nak dapatkan jiwa kehambaan sentiasa berdoa, mohon kepada Allah. Jom sama-sama kita bacakan surah Yasin. Semoga Allah terima amalan kita. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون
لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أرسلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد
ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون
فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم.
الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم استغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله محمد رسول الله 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 صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا حي يا قيوم يا مجيب دعاء السائلين ويا أرحم الراحمين ويا ذا الجلال والإكرام اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا القوة المتين اللهم يا الله يا رحيم يا ودود يا غفار يا ستار يا فتاه يا رزاق اللهم يا رحمن يا رحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم عافنا وعافهم اللهم عافنا وعافهم اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارزقنا الإخلاص اللهم ارزقنا الإخلاص اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل واجعلنا من المخلصين المخلصين واجعلنا من المخلصين المخلصين اللهم اجعلنا من المخلصين المخلصين Ya Allah ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, kami minta kepadamu ya Allah, sahabat kami, kawan kami, kenalan kami, orang-orang yang berada dalam ingatan kami, sebahagian mereka diuji dengan ujian penyakit, diuji dengan ujian kesakitan, diuji dengan ujian yang berhubungan dengan urusan kekuatan. Kami mohon kepadamu ya Allah, sihatkanlah mereka. Sihatkanlah mereka ya Allah, berikanlah afiat, kesembuhan, syifa ke atas mereka. Berikanlah kesembuhan, syifa, afiat kepada mereka ya Allah. Permudahkanlah urusan mereka ya Allah dalam beribadah kepadamu. Kuatkan dan tabahkan hati mereka. Jangan sampai mereka terkorban iman, takwa dan ridhanya dengan adanya kesakitan yang melanda mereka. Namun jadikanlah kesakitan yang tertimpa ke atas mereka itu sebagai kafarah dosa.
Jadikanlah kesakitan itu bertukar menjadi asbab kepada kekuatan iman mereka. Jadikanlah kesakitan itu sebagai asbab mereka akan diberikan gantian dan ganjaran yang baik di akhirat. Namun dengan rendah hati kami ikhlas memohonkan agar mereka diberikan afiat dan kesembuhan. Mudah-mudahan mereka dapat menjalankan tanggungjawab dan peranan dalam menyempurnakan segala tuntutan yang telah Engkau perintahkan. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah urusan kami, ya Allah. Hari ini kami nak buat beberapa perkara, beberapa urusan. Engkaulah yang memegang segala urusan. Kepada Engkaulah kami serahkan segala urusan. Kami mohon kepadamu, ya Allah. Tanpa pertolonganmu, tanpa bantuanmu, tanpa sokongan daripadamu, tanpa panduan darimu, ya Allah, kami akan melakukan silap, kami akan melakukan salah, kami akan penuh dengan kesalahan dan juga dosa. Namun kami syukur kepadamu, ya Allah, kau banyak bantu kami, kau banyak berikan pertolongan kepada kami, kau banyak berikan nikmat, kemudahan bagi kami. Permudahkanlah urusan-urusan kami, ya Allah, mudah-mudahan dapat mencapai matlamat dan tujuan sesuai dengan apa yang engkau redha ke atas kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Mudah-mudahan sehat, segar, semangat, melompat pula. Sehat, semangat, ceria, cergas semua sekali lah. Mudah-mudahan insyaAllah. Pagi ini kita menyambung bicara kita. Sebelum saya terlupa, saya difahamkan masing-masing ada dapat maklumat atau belum. Wallahu alam. Insya-Allah dalam minggu-minggu ke hadapan sedikit sesi petang hari kita biasa petang hari apa yang ada tu? Hari Selasa. Sorry. Isnin, Tahsin, Selasa, Ustaz. Isnin, Tahsin, Selasa Selasa sama Yang Ustaz. hari Selasa kalau tak silap saya yang ada Selasa ke? Selasa Selasa tu rukun Isnin iman. hari tu cerita tu. Yang Selasa rukun iman Ya. Yang Isnin mengaji Ya, betul. Saya ada dapat maklumat ada kemungkinan Selasa petang tu nanti dalam beberapa minggu ke hadapan nanti kita lepas dah start habis rukun iman, insya-Allah kita akan pergi kepada pengajian secara kitab. Yang mana kitabnya tak silap saya, mungkin semua dah maklum, ada satu kitab tu nama dia kitab Misbahud Duja. Dia tebal jugalah. Di pasaran tak silap saya ada dijual. Taklah terlalu susah untuk kita dapatkan. Kitab dia sebenarnya susunan Ustaz Muhadir. Mungkin ada yang dah pernah belajar, dah pernah khatam ni rasanya. Kitab dia macam ni, pernah tengok ke? Ada Ustaz. Memang menanti Ya, ada pengajian. Ustaz, dah beli dah ada. Oh, dah beli. Masya Allah. Maknanya dah beli, dah baca dan dah hafal lah. Yang dah ada. Kemudian tu belum. Oh, Dah yang ada muda-muda belajar, tu ada belum. belajar. Oh, dah beli saja. Oh, ingatkan dah beli, dah belajar. Tapi ada Ah. belajar Ustaz ya. Ada belajar. Okey, ada belajar maknanya baguslah. Siapa yang dah ada belajar, sangat baik, sangat bagus. Siapa yang belum pun tak mengapa. Cuma saya takut saya terlupa. Nama kitab tu dia panggil Misbahud Duja. Dia ada tulis kat atas ni lah. Kalau dekat Shopee rasa ada, kedai-kedai buku biasa pun setahu saya ada. Tapi cubalah. Misbahud Duja. Lepas tu dia tulis Syarah Safinah An-Najah. Kitab dia agak tebal sikit nampak ni. Dia agak tebal sikit lah.
Dia punya muka surat secara umum 600 lebih. 600 lebih. Maknanya dalam dia lebih kepada fiqh harian. Hukum hakam fiqh tapi secara harian. Bab solat, bab puasa, bab wuduk, bab zakat sikit, bab solat jenazah sikit. Lepas tu ada haji sikit, umrah sikit. Dia simple-simple ringkas-ringkas lah. Tapi tebal juga dalam ringkas-ringkas tu. Jadi kalau siapa yang dah ada, bagus. Yang tak ada pun boleh dapatkan, saya difaham. Cuma minggu yang keberapa tepat, nanti dapat maklumat daripada pihak Gema Nur Iman. Mereka mungkin akan berikan butiran yang lebih tepat lah. Tapi kitabnya boleh dapat di pasaran, taklah terlalu susah. Setahu saya lah. Tu nampak tu. Misbahud Duja Syarah Safinah An-Najah. Safinah Sama An-Najah kan? ni apanya? Sama kan buku ni ya? Ya, betul. Tebal. Tebal kan? Ya. Kira-kira nak angkat kena 2 tangan lah. Kira macam dia punya ada berat. Sebab dia ada yang kulit tipis, ada yang kulit tebal. Kalau tak silap saya lah. Ustaz, saya nak beli yang kulit tebal boleh? Boleh, silakan. Ada kat kedai rasanya. Kulit Ustaz, tipis tulisan boleh. Rumi Ustaz. Ya saya? Rumi ke Jawi tulisannya? Dalam dia Rumi. Alhamdulillah. Okey. Boleh kan? Rumi boleh insyaAllah. Okey. Mungkin ada yang dah biasa baca Jawi, tapi yang ni dia Rumi kan. Rumi lah. Tapi adalah dalam tu ayat Quran apa semua adalah. Nanti kita baca jugalah sikit-sikit insyaAllah. Baik, itulah sedikit. Mudah-mudahan manfaat nanti kita belajar sama-sama. Saya pun nak belajar juga sebenarnya. Saya pun nak belajar. Sekarang ni kita nak fokus kepada apa ni? Kita nak fokus kepada mushaf Quran kita. Kita nak buka muka surat 260. 260. Siapa yang ada mushaf Quran di tangan, boleh buka muka surat 260. Muka surat 260 ni kita nak cerita apa ni? Pada pagi ni kita nak sedikit mengambil iktibar dari betul, surah Ibrahim. Betul, tepat. Kita nak ambil iktibar, ibrah, pengajaran daripada surah ini, ayat ini tentang doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini terkenal dengan gelaran Khalilullah, iaitu orang yang sangat dikasihi oleh Allah. Satu. Yang kedua, Nabi Ibrahim ini banyak ulama mengatakan beliau ini adalah ranking yang kedua darjatnya selepas Nabi Muhammad SAW. Jadi maknanya dikumpul semua para nabi dan semua makhluk Allah, yang termulia sekali Nabi kita SAW. Yang kedua tu, kebanyakan ulama mengatakan Nabi Ibrahim. Itu poin nombor 2. Poin nombor 3, Nabi Ibrahim ini dikatakan adalah Nabi yang rupa parasnya paling dekat, paling hampir dengan Nabi kita. Tapi bukan maknanya sama. Tak ada. Rasulullah tak ada siapa-siapa yang sama dengan baginda Nabi. Tapi kira yang dekat. Apa kita nak kata? Mirip Mirip. Iras. Maknanya hampir dekat, mirip. Macam itulah. Tapi tak sama. Tak boleh sama. Tapi Nabi Ibrahim antara yang termirip. Itu Nabi Ibrahim. Itu yang ketiga. Yang keempat, Nabi Ibrahim alaihissalam ni adalah digelar, dia itu terkenal agama selain daripada agama Islam merebut nama besar dia, merebut kemasyhuran dia. Maknanya kalau orang Yahudi dia cakap Nabi Ibrahim ni beragama Yahudi. Jumpa orang Kristian cakap Nabi Ibrahim ni orang Kristian. Jumpa orang Islam kata, Nabi Ibrahim tu agamanya agama Islam. Yang betul yang mana? Yang betul confirm lah Nabi Ibrahim tu agamanya apa? Agamanya Islam. Betul. Satu-satunya agama yang diterima oleh Allah. Tapi oleh kerana Nabi Ibrahim ini masyhur, Nabi Ibrahim ini terkenal,
Nabi Ibrahim ni mempunyai nama besar. Nabi Ibrahim ni sejarah keturunan dia hebat. Nabi Ibrahim ni mempunyai sejarah yang panjang, pengaruh yang sangat meluas. Jadi semua orang rebut nama dia untuk sandarkan, untuk dapatkan nama baik dia tu jadi diri mereka. Dia kata-kata macam-macam lah. Jadi itu antara orang yang kita katakan mempunyai nama dengan kemasyhuran dan kemuliaan. Itu Nabi Ibrahim. Cuma kita nak belajar sikit dari ayat ni. Kisah dari Nabi Ibrahim. Apa yang dititik beratkan oleh seorang Nabi seperti Nabi Ibrahim sehingga kita kena tiru. Kita kena tiru, ikut dan jadikan panduan. Kita tengok pada ayat 35. Apa kebimbangan awal dan apa yang diambil berat oleh Nabi Ibrahim AS. Ayat 35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata, qala maknanya apa? Qala. Pernah dengar? Qala dalam Quran banyak tau. Katakanlah. Berkata. Berkata kan? Qala ni banyak dalam Quran. Betul, berkata. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata, Rabbi ni boleh dibaca ada ya. Bukan ayat ni, ayat lain. Ayat yang lain kadang-kadang dibaca Rabbi, Rabbaya. Rabbi maknanya Tuhanku, wahai Tuhanku, Rabbi. Kadang-kadang dibaca tanpa ya. Contoh macam dalam ayat ni. Dalam ayat ni tanpa ya. Kadang-kadang dalam tempat yang lain, Rabbi Tuhanku ada ya. Kenapa yang ni dibuang ya? Adalah dia punya sebab tata bahasa, nahu bahasa Arab dia tu. Tapi masih makna dia sama. Masih makna dia apa? Sama. Sama tu maknanya apa? Tetap maknanya sama, iaitu Tuhanku. Tuhanku tu maknanya wahai Tuhanku lah. Di bawah ni pun ada tulis sampai bawah. Ceritanya ialah perkataan Rabbi. Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini. Ya Allah, jadikanlah negeri ini. Negeri ini ni negeri apa? Makkah. Betul. Nabi Ibrahim masa tu, Nabi Ibrahim dia pernah bermustautin di Iraq. Belah sana, kawasan. Nabi Ibrahim juga pernah bermustautin di Palestin. Duduk sana. Nabi Ibrahim juga pernah duduk juga di Mekah. Tapi masa baginda Nabi Ibrahim doa, Ya Allah, jadikanlah negeri ini, yang dimaksudkan itu, kata ulama tafsir, maknanya Mekah. Apa doa Nabi Ibrahim untuk Mekah yang kebanyakan ulama mengatakan makbul sampai sekarang? Dia doa dulu. Mungkin 2000 tahun dulu. Mungkin 3000 tahun dulu. Tapi doa Nabi Ibrahim, kesan Nabi Ibrahim kemakbulannya sampai sekarang. Dia minta, Ij'al hadzal balada amina. Dia mohon supaya dijadikan negeri ini aman. Kenapa Nabi Ibrahim menitik beratkan keamanan? Sebab kalau kita nak menyembah Allah, nak beribadah, kalau tak aman, macam mana nak menyembah Allah, beribadah? Cabaran. Bukan tak boleh, tapi berat. Kita kalau nak berniaga, cari rezeki, nak pergi buat apa-apa kerja, kalau hilang keamanan, apa pun tak boleh buat. Sukar, susah. Nikmat aman tu besar. Jadi di antara doa yang terawal yang disebut oleh Nabi Ibrahim ketika berada di Mekah, Ya Allah, jadikan supaya negeri tempat kami tinggal ini keadaan dia aminah. Aminah tu maknanya tempatnya aman. Aman, tenteram, tenang, makmur, damai tempat itu. Kemudian dalam menikmati nikmat aman, Nabi Ibrahim minta yang pertama aman secara fizikal, yang kedua aman secara rohani.
Yang pertama aman luarannya, yang kedua aman dalamannya. Dua-dua mesti aman. Yang pertama aman dari peperangan, kita nak. Aman daripada pergaduhan, ya. Aman daripada persengketaan, ya. Aman daripada pertempuran, ya. Itu kita nak. Tetapi ada aman yang kedua yang tidak boleh kita kesampingkan. Kerana dia adalah urusan berkaitan akhirat, iaitu wajnubni. Jauhkanlah aku ya Allah wa baniya dan anak-anakku dari an-na'budal asnam, dari perbuatan menyembah berhala, menyembah patung. Ini nak aman hati kita. Cuma dalam dua ni, dua doa utama. Aman luaran, aman dalaman. Jadi kalau kita nak tinggalkan anak, pergi belajar luar negara. Nak tinggalkan anak, pergi belajar dekat asrama. Nak tinggalkan anak di suatu tempat yang kita dah pindahkan dia, kita mesti jaga dua, mesti minta kepada Allah dua keamanan ini untuk anak kita. Ini Nabi Ibrahim nak tinggalkan anak dekat Mekah ni. Dia nak tinggalkan Nabi Ismail dengan isterinya dekat Mekah ni. Dua dia minta kepada Allah supaya Allah berikan kepada mereka. Dua ni, dua. Dua macam mana ni? Dua tadi, mudah-mudahan taman ni aman. Mudah-mudahan asrama ni aman. Mudah-mudahan universiti ni aman. Mudah-mudahan kawasan ni aman. Tetapi pada masa yang sama, jiwa anak kita tu mesti aman juga. Dia punya aman dari segi apa? Dari segi akidahnya, anak kita, akhlaknya, perangainya, solatnya, dia tu sendiri mesti aman. Apa doa Nabi Ibrahim selanjutnya? Nabi Ibrahim minta kepada Allah, Rabbi, wahai Tuhanku. Dia rujuk dalam dua ni, yang dia paling risau, nombor dua dulu. Nombor dua dulu risau. Walaupun dia sebut negerinya aman, tapi nombor dua ni risau. Kata Nabi Ibrahim, Rabbi, wahai Tuhanku, innahunna adlalna kathiran minan nas. Sesungguhnya berhala-berhala itu telah banyak menyesatkan ramai manusia. Ramai manusia. Baik, soalan saya, masa Nabi Ibrahim sampai ke Mekah tu sebenarnya ada berhala ke tidak? Tak ada. Mana ada orang kat situ kan? Tak ada orang, tak ada rumah, tak ada pokok, tak ada rumah, tak ada air, tak ada. Bukan dia datang kat tempat tiba-tiba penuh berhala. Bukan dia datang kat tempat tu tiba-tiba tengah perang. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam tahu soal ada tak ada itu akan datang, kita tak tahu. Tetapi soal benda itu dua ni adalah penting peranannya dalam hidup zuriat keturunan kita. Maka itu adalah subjek utama yang kita mohon kepada Allah. Aman luarannya, aman dalamannya. Kata Nabi Ibrahim, Ya Allah, innahunna, sesungguhnya berhala-berhala itu telah banyak menyesatkan ramai manusia. Faman tabi'ani, maka sesiapa yang mengikuti aku, iaitu mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim membawa ajaran kepada agama apa? Agama Islam. Nabi Ibrahim membawa agama apa? Agama Islam. Adakah Nabi Ibrahim beragama Yahudi? Tidak. Adakah Nabi Ibrahim beragama Nasrani? Tidak. Adakah Nabi Ibrahim beragama Kristian yang asal? Tidak. Adakah Nabi Ibrahim beragama dengan agama Yahudi yang asal? Tidak. Agama bagi semua Nabi, agamanya adalah agama Islam. Faman tabi'ani, ya Allah, sesiapa yang mengikuti aku, fa innahu minni, maka sesungguhnya dia termasuk dari golonganku. Masuk dalam golongan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kumpulan Nabi Ibrahim alaihissalam. Pasukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Iaitu orang-orang yang akan dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah, ditempatkan masuk dalam syurga. Tapi kalau Nabi Ibrahim ajak masuk Islam, tapi ada orang menentang, wa man asani, tapi kalau ada orang yang melawanku, menderhakaiku, menentangku, Nabi Ibrahim dia tak terus
kawan saya dari negara jiran dia sebut mencoret. Tahu mencoret? Coret apa coret? Nama kamu sudah dicoret katanya. Coret. Coret apa coret? Buang buang. Digugurkan, disingkir. Oh, conteng Oh, coret tu maknanya conteng Tulis Menulis Ustaz. Oh. Kalau singkir apa singkir? Singkir buang Buang. Ya betul. Buanglah, buang kan, singkir ke tepi. Nabi Ibrahim tak kata, ya Allah, sesiapa yang menderhakai aku, maka aku buang dia dari kumpulan aku. Dia tak kata gitu. Tapi Nabi Ibrahim ni memang jiwa dia halus, jiwa dia lembut. Siapa yang menderhakaiku, ya Allah, fa innaka ghafurur rahim. Aku serah kepadamu, engkau maha pengampun lagi maha mengasihani. Maknanya dia minta supaya Allah ampunkan dia, Allah kasihi orang tu. Padahal dah derhaka pada dia tu. Padahal dah melawan dia tu. Padahal dah dengki, dah hianat, dah apa pada dia. Engkau maha pengampun ya Allah. Maknanya serah pada Allah. Itu Nabi Ibrahim punya jiwa. Boleh kita ada jiwa macam tu? Satu, pemikiran dia. Yang kedua, jiwa dia. Ya Allah, siapa yang buat baik pada aku, maka engkau berikanlah balasan yang lebih baik lagi ya Allah daripada apa yang dia buat pada aku. Tapi kalau ada orang yang buat buruk pada aku, ya Allah, engkau ampunkanlah ya Allah. Kita mintakan ampun untuk orang yang buat tak elok kat kita. Ya Allah, ini doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Lembut tak lembut hati dia? Lembut tak lembut hati Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi bukan bermakna kalau seorang Nabi dia doa dengan tegas dan keras, maknanya hati dia keras. Bukan. Itu menunjukkan bahawa Nabi itu dia tegas dalam prinsip dan pendirian. Tapi dalam bab ini Nabi Ibrahim doa supaya Allah berikan keampunan dan rahmatnya. Lembut hati Nabi Ibrahim. Baik, sekarang ni, jadi maknanya Nabi Ibrahim dia tinggalkan zuriat keturunan dia bukan kerana dia benci isteri. Bukan dia benci anak, semata-mata untuk menjalankan perintah Allah. Tapi bila dia nak jalankan, baginda Nabi Ibrahim nak jalankan perintah Allah, dia dah tak toleh belakang. Nekat, tawakal, serah kepada Allah. Apa doa Nabi Ibrahim untuk anak dan isterinya? Rabbana, wahai Tuhan kami. Nabi Ibrahim doa. Wahai Tuhan kami, inni askantu, sesungguhnya aku menempatkan dari zuriat keturunanku ini, ditinggalkan Nabi Ismail alaihissalam, biwadin, di suatu lembah dekat Mekah, dekat Kaabah, tempatnya agak rendah. Kalau kita tengok kedudukan Kaabah hari ni kan, dia punya kedudukan dia, keliling dia kan bukit-bukit kan. Kan semua dah sampai kan tanah suci Mekah. Bila sampai kat masjid, kita perasan Bukit Sofa tinggi, Bukit Marwah tinggi. Lepas tu Jabal Omar tinggi sikit. Belakang Syekh Amir, belakang dia tinggi. Syekh Amir kot nama dia. Belakang dia tinggi sikit. Nanti kita masuk je masjid. Kalau kita nak sampai ke lantai Kaabah, kita perlu turun tangga ataupun eskalator turun bawah, baru kita jalan ke depan sampai Kaabah tu. Betul tak? Maknanya dia punya luaran dia macam tu, kita dapati memang dia macam lembah, turun ke bawah sikit begitu. Jadi kata Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Allah, aku ini meletakkan zuriat keturunan aku ni dekat lembah. Ghairi zi zar'in, yang langsung tidak mempunyai sebarang tumbuh-tumbuhan, tanaman tak ada. Iaitu inda, di sebelahan baitikal muharram, di sisi rumahmu yang disucikan, yang penuh dengan kemuliaan dan kehormatan. Maknanya Kaabah lah. Jadi kalau orang sebut, kenapa kita sebut Kaabah tu Baitullah Al-Haram, Baitullah Al-Muharram, ataupun Baitullah Al-Haram. Ni, dekat sini disebut Baitika. Baitika maknanya rumahmu. Apa maksud Kaabah itu rumah Allah?
Rumah Allah bukan maknanya Allah duduk dekat dalam situ. Bukan. Kalau saya sebut rumah Pak Karim, mungkin Pak Karim duduk dalam situ. Kalau saya sebut rumah rumah Lim Guan Eng, mungkin Lim Guan Eng duduk dalam situ. Kalau saya sebut rumah Encik Ramasami, mungkin sebab Ramasami duduk situ. Tapi kalau saya sebut rumah Allah, bukan bermakna Allah duduk dalam kat situ. Nabi Ibrahim sebut. Dia sebut, ya Allah, aku tinggalkan zuriat keturunan. Aku tempatkan dia di seperlembahan yang tak ada tanam tanaman, tumbuh-tumbuhan di sisi rumahmu. Nampak tu? Baitika. Baitika, rumahmu. Apa makna Kaabah tu rumah Allah? Ingat makna dia sampai bila-bila. Kaabah, masjid, yang pertama sekali boleh disebut rumah Allah. Boleh. Tak salah. Dalam Quran lafaznya ada. Dalam hadis pun ada. Memang lafaz tu ada. Tapi maksud dia kita pegang. Kenapa dinamakan rumah Allah? Bukan sebab Allah duduk, menetap, tinggal di situ. Allah ada tanpa memerlukan tempat. Tapi kenapa disebut juga? Kerana di situ tempat manusia berhimpun, berkumpul untuk menyembah Allah. Tempat saya ada masjid, saya panggil itu rumah Allah. Kenapa saya panggil rumah Allah? Tempat manusia berkumpul, berhimpun untuk menyembah Allah. Dekat Mekah ada tak rumah Allah? Ada. Kenapa tak panggil sana rumah Allah? Kerana ia menjadi tempat manusia berkumpul, berhimpun untuk menyembah Allah. Secara umum kita boleh panggil dia adalah rumah Allah. Baik, apa tujuan? Apa pengharapan dan apa keinginan Nabi Ibrahim? Rabbana, wahai Tuhan kami, yang pertama sekali saya mohon supaya saya tinggalkan sini, mereka kat sini agar mereka mendirikan solat. Liyuqimus solah. Liyuqimus solah. Yang pertama sekali dia harap zuriat keturunan dia jaga solat. Dan melaksanakan solat. Hari ini dah doa belum? Dah kejut belum anak menantu? Hari ni hari kerja hari cuti dah kejut ke belum? Anak menantu. Dah solat cucunya dah solat ke belum? Solat. Liyuqimus solah. Nak kena ingatkan, nak kena latih, nak kena suruh, nak kena cakap, nak kena ada latihan. Macam-macam lah, kena sabar. Kata Nabi Ibrahim. Padahal dekat situ tak ada tumbuh-tumbuhan. Nabi Ibrahim bukan bimbang makan minum dulu. Solat dulu. Anak belum dapat kerja lagi. Jangan bimbang tentang itu sangat. Bimbang solat dulu. Memang kita bimbang. Dia belum dapat kerja. Memang kita bimbang. Dia belum pindah daripada rumah sewa dia. Pergi kat rumah yang dia dah beli. Memang kita bimbang. Dia tu belum ada tempat dia. Belum jumpa bilik sewa sementara dia. Memang kita bimbang. Kat sana dia nak makan apa. Tapi kebimbangan kita tentang solat dia besarkan. Nabi Ibrahim tak bimbang ke? Anak dia dekat situ. Tak ada orang kat situ. Bimbang. Nabi Ibrahim tak kena bimbang langsung ke sebagai seorang manusia bahawa anak dia besok nak makan apa ni? Lapar ni. Lapar ni bukan ada kedai kat situ. Ada bimbang. Tapi Nabi Ibrahim menyusun keutamaan mana yang patut dibimbangkan, yang itu menjadi prioriti keutamaan. Ia memang bimbang. Nabi Ibrahim doakan juga. Tapi yang pertama liyuqimus solah. Yang kedua, barulah Nabi Ibrahim sebut faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, engkau jadikanlah hati sebahagian daripada manusia, dari kalangan manusia itu cenderung untuk rasa suka kepada anak dan isteri aku ni. Zuriat keturunan aku ni, supaya mereka rasa cenderung, rasa suka, rasa seronok, rasa senang. Doakan anak kita supaya orang merasa senang dengan dia. Doalah. Boleh ni, doakan untuk anak-anak. Ya Allah, Rabbana liyuqimus solah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, kami doakan agar anak kami ni mereka semua dapat melaksanakan solat. Jadikan hati orang ramai semua kawan dia, saudara dia, ipar dia, mertua dia,
kawan-kawan dia, kenalan dia, semuanya cenderung hati menyenangi keberadaan anak kita. Anak kita tempat kerja baru, anak kita dia pergi asrama, anak kita sambung belajar, anak kita pindah kerja kat tempat baru, dekat Sarawak, dekat Sabah, dekat Australia, dekat luar negara. Warzuquhum minas thamarat. Ya Allah, kurniakan anak-anak kami mereka itu rezeki yang melimpah ruah, buah-buahan dan makanan bekalan yang mencukupi. La'allahum yashkurun. Mudah-mudahan mereka itu jadi orang yang bersyukur. Doa siapa ni? Nabi Ibrahim alaihissalam. Doalah. Itu Nabi tu. Saya kadang fikir-fikir, ya Allah, banyaknya Nabi-Nabi doakan anak mereka. Aku ni doakan anak aku ni masih sikit. Kita ni banyaknya marah, banyaknya bebel, banyaknya komen, banyak apa? Doa sikit. Nabi Ibrahim dia tak marah banyak, tak bebel banyak, tak letih banyak, tak banyak. Tapi doakan, nasihatkan. Doakan, berikan nasihat. Doakan, berikan panduan. Cara Nabi Ibrahim alaihissalam. Cara Nabi Ibrahim. Warzuquhum minas thamarat. Dan kurniakan mereka ya Allah dari rezeki buah-buahan la'allahum yashkurun. Keinginan Nabi Ibrahim tak kata mudah-mudahan mereka kenyang. Nampak tu? Nampak tak? Ya Allah, kurniakanlah mereka ni thamarat, buah-buahan, mudah-mudahan mereka kenyang. Ada? Mudah-mudahan mereka tak mati kelaparan. Ada? Ada. Dalam ayat ni tak ada. Mudah-mudahan mereka itu temengah-mengah ke terlebih makanan. Mudah-mudahan mereka kenyang. Mudah-mudahan cukup zat. Mudah-mudahan dia bukan kebimbangan fizikal dia tu. Memadai kalau ada bekalan makanan buah-buahan yang mustahak dari dapat solat, mustahak dapat hubungan baik dengan manusia, yang mustahak dapat bekalan keperluan makanan, yang mustahak selepas daripada dapat nikmat tiga ni, la'allahum yashkurun. Mudah-mudahan mereka menjadi orang yang bersyukur. Kita ni pagi-pagi subuh tadi dapat tak solat? Alhamdulillah Ustaz, dapat solat. Kita pagi-pagi ni dapat tak berhubungan baik dengan kawan-kawan Gema Nur Iman? Nombor 2 dapat. Kita ni pagi-pagi ni ada tak rezeki dapat teguk air panas sikit, dapat makan biskut sikit sebelum baca? Dapat bekalan sesuai dengan keperluan kita. Tak payah makan sampai tak ingat dunia dengan tak ingat akhirat sekali. Setelah dah dapat 3 ni, marilah sama-sama kita bersyukur. Sebab tujuannya ialah untuk syukur kepada Allah. Cantik tak ayat dia? Cantik tak susunannya? Bagus tak doa daripada Nabi Ibrahim? Doa seorang Nabi. Lebih-lebih lagi doa itu dirakamkan di dalam Al-Quranul Karim tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim tidak terlupa dan pastinya Nabi Ibrahim sentiasa untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Mesti puji Allah punya lah. Awalnya puji, akhirnya puji. Apa pujian Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim kan, dia tak, ketika itu dia tawakal kepada Allah. Benda zahir tak nampak. Orangnya mana? Zahir tak nampak. Nak dapat air kat mana? Zahir tak nampak. Nak dapat buah-buahan makanan kat mana? Tak nampak. Mana ada sesiapa kat situ? Tak nampak siapa-siapa. Tapi Nabi Ibrahim ada keyakinan yang kuat betapa kalau Allah lah yang beri aku makan selama ini, kalau Allah lah yang memang sebenarnya dah membuktikan bahawa yang memberi minum aku selama ni, yang memberi nyawa selama ni, yang memberi nafas sebelum ni, tiba-tiba Allah perintahkan untuk tinggalkan anak di tempat yang tak ada apa-apa. Bukankah Allah juga yang berkuasa untuk mencukupkan keperluan seseorang di tempat itu? Walaupun mata zahir kita tak nampak, mana datang makanan ni kejap lagi. Tapi yang selama ni beri makan kepada kita manusia ke Allah? Allah. Bila Allah yang perintahkan aku tinggalkan di sini, aku tawakal kepada Allah, aku berserah kepada Allah. Itu Nabi Ibrahim punya keyakinan. Kuat tak kuat? Itulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab tu Nabi Ibrahim menyerah dan memuji Allah. Apa pujian Nabi Ibrahim? Tengok ayat 38.
Nabi Ibrahim berdoa lagi. Rabbana, wahai Tuhan kami. Innaka, hanya engkau, sesungguhnya engkau, ya Allah. Ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dalam hati kami dan apa yang kami perlihatkan, yang kami nampakkan pada luaran kami. Engkau tahu semua, ya Allah. Jadi kalau Allah dah suruh, Allah tahulah macam mana. Allah maha mengetahui. Macam mana makanan boleh sampai, macam mana air nak ada, macam mana penginapan nak ada. Selama ni kita dapat penginapan pun kerana memang Allah jadikan untuk kita. Okay, kuat keyakinan Nabi Ibrahim. وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi daripada Allah. Fil ardi wala fis sama. Sama ada yang ada di bumi maupun apa yang ada di langit. Tak ada satu pun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi Ibrahim puji lagi Allah. Alhamdulillah. Dah suruh tinggal kat tempat sini, tak ada orang. Alhamdulillah. Suruh tinggal di tempat yang tak ada makanan. Alhamdulillah. Kejap lagi Hajar nak kena berlari-lari cari air. Alhamdulillah. Ditinggalkan di tempat yang gersang, kering dan panas. Alhamdulillah. Tu kalimah dia tu. Siapa sini diuji dengan ujian sakit. Kita belum duduk di tempat, kita masih duduk dalam rumah. Tempat kita tu masih duduk dalam rumah. Masih atas kerusi. Ada cushion, ada tempat sandar, ada air panas. Ada air panas, ada aircon, ada kipas, ada serba ada lah kita. Kalau kita pun kedekut rasa berat nak sebut Allah. Ada di kalangan kita yang mungkin tengah ada dekat hospital. Tapi hospital tu ada tilamnya. Hospital tu ada makannya. Hospital tu ada penghawa dinginnya. Hospital tu ada kipasnya. Hospital tu ada peneman nurse-nya. Hospital tu ada yang namanya pemerhati dan alat-alat. Kalaupun kita dalam keadaan begitu, Alhamdulillah. Nabi Ibrahim tinggalkan zuriat keturunan dia. Panas, kering, tak ada air. Bukan tak ada pipe. Kalau tak ada pipe, ada air masih boleh tahan. Air tak ada. Apa lagi pipe? Tak ada. Pokok tak ada. Alhamdulillah. Kalimah dia. Segala puji bagi Allah. Allazi wahabali. Yang telah pun mengurniakan kepada aku alal kibari, ketika aku sudah berinjak umur yang lanjut, tetap juga diberi Ismaila wa Ishaq, dua anak Nabi Ibrahim AS yang juga seorang Rasul, iaitu yang pertama Nabi Ismail, yang kedua Nabi Ishaq. Nabi Ibrahim ni dapat zuriat Nabi Ismail, Nabi Ishaq ni ketika umur dia lanjut. Memang Allah kurnia gitulah. Isterinya pun dah umur lanjut. Bukan mudah dapat anak ketika umur lanjut. Kita cakap, kita punya bayangan simple-simple senang. Syukurlah ada anak umur lanjut pun dapat anak. Ingat umur dah lanjut dapat anak senang ke? Susah. Susah. Bukan susah apa, maknanya cabaran dia berat. Bukan susah, cabaran berat. Bayangkan. Habis saja kelas ni pukul 8. Habis je kelas ni pukul 8. Kita umur dah pencen. Habis kelas pukul 8. Pening. Anak kita tanya, Mak, kenapa Mak? Entah, aku tak tahulah ni pening. Aku tak tahulah pening. Mak pergi klinik, Mak. Yelah, sekejap lagi Mak pergi klinik. Habis pukul 8 suku dia pergi klinik. Sampai klinik pukul 8 suku. Tiba-tiba dah jumpa doktor. Doktor pun cakap, tahniah Hajar, positif Hajar. Doktor, jangan main-main, ada positif COVID, dia tahniahkan kita. Bahaya tu doktor. Bukan kata doktor. Ni bukan positif COVID-19. Habis positif apa tu? Tahniah Hajar mengandung. Pening lagi, makin pening. Makin pening. Ustaz jangan buat kerja, Ustaz. Tak, saya tak buat kerja. Saya contoh aja. Sebab tu saya kata, umur dah lanjut,
dapat anak, tinggalkan kat tempat begitu. Nabi Ibrahim, Alhamdulillah, seketika aku dah umur tua ni, kau tetap beri anak, ya Allah, Ismail dan Ishak. Alhamdulillah. Nampak? Tak, ni saya cerita ni contoh, jangan berangan pula. Dah seorang-seorang berangan. Dia mesej kat kawan dia. Kalau kita lepas kelas tiba-tiba disahkan mengandung, itu bukan seronok namanya. Ini contoh dia pergi berangan. Saya bukan suruh berangan. Saya suruh contoh nak cerita bukan mudah. Ujian Nabi Ibrahim. Dah berumur baru dapat anak kecil. Lepas tu kena buat macam-macam tugas. Ya Allah. Lalu Nabi Ibrahim tutup doanya. Inna Rabbi lasami'ud du'a. Sesungguhnya Tuhanku, dia benar-benar maha mendengar akan doa yang aku bacakan ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, itulah iktibar daripada kisah Nabi Ibrahim ni. Yang kita nak ambil pengajaran ni ialah apa yang diambil berat oleh seorang Nabi dalam menjaga urusan agama dan urusan keluarga. Urusan agama dan urusan keluarga. Solat diambil berat, hubungan dengan manusia diambil berat, pada masa yang sama juga dia mengambil berat tentang urusan pendapatan, penghasilan, perolehan. Kita bimbang, kita ni sibuk besarkan anak cucu, bimbang dah besar dia tak ada kerja, tak ada makan sahaja. Nabi Ibrahim bukan tak bimbang pasal makan, bimbang. Tapi dia bimbang dulu solat, kedua hubungan dengan manusia, ketiga urusan tentang penghasilan, pendapatan, perolehan. Tapi tiga ni matlamatnya bukan nak jadi mewah, bukan nak jadi senang, bukan nak jadi bos, bukan nak jadi kaya. Tapi matlamat besar dia ialah la'allahum yashkurun. Supaya anak zuriat keturunan kita jadi generasi yang bersyukur kepada Allah. Wallahu alam bisawab. Sekian dahulu. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama pelajari dan kita amalkan doa yang ada di ayat 37 itu. Dan mudah-mudahan Allah kabulkan permintaan, hajat dan keinginan kita. Sekian dahulu. Jazakumullah khairal jazak. Saya ucapkan jazakumullah. Terima kasih. Mudah-mudahan semua urusan kita pada pagi ini dipermudahkan. Yang hospital lancar, yang nak pergi sarapan, yang nak pergi pasar, yang nak pergi tengok, yang nak pergi sambung pengajian kelas, mudah-mudahan dilancarkan. Dan terima kasih dan saya kembalikan semula kepada pengacara majlis. Silakan. Alhamdulillah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jazakallah khairan kasiran. Al-Fadil Ustaz Elin Aminin Muhammad Saleh yang telah pun bersama kita untuk bacaan Yasin, doa dan tazkirah pada pagi ini. Mudah-mudahan asbab kita baca doa dan tazkirah, segala doa kita pada pagi ini diijabah, dimakbulkan oleh Allah dan mereka yang diuji diberi sifat yang sempurna insya-Allah. Syukran jazilan juga atas perkongsian ilmu Al-Quran, ibrah pengajaran doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim yang dirakam dalam Al-Quran. Mudah-mudahan jadikan panduan dalam kita, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita insya-Allah. Terima kasih kepada tim Gubernur Iman, terima kasih kepada para jemaah yang dikasihi sekalian. Mudah-mudahan Allah iringi perjalanan hidup kita ini dengan rahmatnya. Syukur atas segala nikmat yang dikurniakan, walaupun juga dalam apa juga keadaan yang kita hadapi. Amin ya Rabbal Alamin. Seterusnya kuliah kita 8.15 nanti bersama dengan Al-Fadil Ustaz Rushdi Ramli Al-Jauhari untuk biografi Agung Rasulullah SAW, kuliah duha. Dan pagi ini juga kita mulakan baru kuliah untuk kelas bersama dengan Ustazah Helen Sukma Indah yang tertangguh. Jadi kita baru nak mula minggu ni. Jadi pukul 10.30 pagi kelas hafazan kita bermula. Jadi sama-samalah manfaatkan kuliah-kuliah yang kita sampaikan juga dan kuliah-kuliah hingga ke waktu isyak. Jadi rojoklah pada WhatsApp group masing-masing untuk tengok pada kuliah-kuliah yang telah kita sediakan. InsyaAllah beri manfaat kepada semua jemaah yang hadir. Jadi sebagai penutup kuliah, sekali lagi dipersilakan Al-Fadil Ustaz Elin Aminin untuk membimbing bacaan tasbih kafarah
dan menutup kuliah dengan surah Al-Asr. Surahi wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih. Ustaz.